Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pihak Rostia, Kolokium Siswaza dan Mahasiswaza Pengajian Arab dan Tamadun Islam Kospati 3.0 yang telah memberi peluang kepada saya untuk membentangkan mungkin satu tajuk, iaitu peranan Syekh Ahmad Asir Hindi sebagai mujaddid di India era Mughal. Okey. Siapakah Syekh Ahmad Asir Hindi ni? Nanti kita akan tengoklah sebentar lagi, dan beliau merupakan satu tokoh yang wujud di India ketika era Mughal yang berperanan sebagai mujaddid lebih awal daripada Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dan juga Iqbal. Jadi baiklah, pembentangan ini dia bergerak atas premis yang telah dikemukakan oleh Arsyad Islam pada tahun 2014 yang menyatakan bahawa Syekh Ahmad Asir Hindi ini merupakan seorang tokoh mujaddid di India yang wujud lebih awal daripada Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, Iqbal dan Syed Ahmad Khan. Dan bergerak daripada premis tersebut, maka saya cuba untuk nak meninjau sejarah kemunculan dan perkembangan kerajaan Mughal di India pada ketika itu yang memungkinkan, yang menjadi pemangkin kepada kemunculan tokoh mujaddid yang akan kita kupas dalam pembentangan ini, iaitu Syekh Ahmad Asir Hindi. Jadi kita tengok dulu secara ringkas tentang kerajaan Mughal yang wujud di India pada tahun 1526 hingga 1857, suatu tempoh yang cukup lama, di mana kerajaan ini diasaskan oleh Zahiruddin Babur yang menang dalam satu perang yang dikenali sebagai Perang Panipat. Kemenangan tersebut yang berlaku pada tahun 1526 ke atas tentera kerajaan Lodi yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Ibrahim Lodi. Dan kemenangan Babur dalam Perang Panipat 1526 ini telah memberikan ruang kepada Zahiruddin Babur untuk mengisytiharkan dirinya sebagai pemerintah di Delhi ketika itu, dan muncul satu era yang dikenali sebagai era kerajaan Mughal. Dan kerajaan ini menikmati zaman kegemilangan pada 1556 hingga 1707, dikenali sebagai the Golden Age of a Great Mughals, kerana menikmati pelbagai pencapaian dalam pelbagai bidang, khususnya dalam perluasan wilayah. Kalau kita lihat dalam peta ni, yang warna ungu ni zaman Babur, kemudian yang warna oranye ni zaman Akbar, dan yang sampai ke bawah ini zaman Aurangzeb. Jadi kita lihat perluasan wilayah yang berlaku dalam tempoh the Age of Great Mughals itu. Kerajaan Mughal menguasai hampir keseluruhan semenanjung India. Begitu juga kalau kita lihat ada beberapa lagi pencapaian lain, khususnya dalam sistem pentadbiran seperti sistem mansab yang ada kena-mengena dan berkait rapat dengan ketenteraan moral. Kemudian dalam aspek seni bina pula, di mana beberapa monumen yang masih kekal sehingga ke hari ini yang kita dapat lihat merupakan legasi daripada kerajaan Mughal, seperti Taj Mahal, Fort Agra, ni monumen yang terletak di Agra. Kemudian ada lagi lah seperti di Red Fort di Delhi, kemudian Masjid Badshahi di Lahore, Pakistan yang dibina ketika era Aurangzeb juga merupakan antara monumen seni bina yang dibina daripada zaman tersebut. Dan kerajaan ini dia mulai merosot setelah kematian Aurangzeb pada 1707 dan akhirnya berakhir pada tahun 1857 setelah British berjaya menguasai kota Delhi sepenuhnya dan mewujudkan satu era pemerintahan yang dikenali sebagai British Raj Empire. Dan kita lihat dalam sejarah perkembangan Mughal ini menyaksikan kemunculan pelbagai tokoh Islah, antaranya Syekh Ahmad Asir Hindi dan juga Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Kalau kita lihat, kita biasa mendengar nama Syekh Waliullah Ad-Dahlawi tu, tapi kita jarang mendengar nama Syekh Ahmad Asir Hindi, sedangkan beliau merupakan tokoh yang lebih awal wujud
dan berjuang sebagai seorang muslih dan mujahid di India lebih awal. Baiklah, ini merupakan pemerintah kerajaan Mughal, senarai pemerintah kerajaan Mughal yang dikatakan sebagai the age of great Mughals. Dia ada 6 orang pemerintah, iaitu Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan dan Aurangzeb. Ada 6 pemerintah pada zaman tersebut. Dan selepas Aurangzeb ini, kerajaan Mughal dia melalui fasa kemerosotan dan kelemahan yang dikenali sebagai the age of later Mughals. Jadi kat situ kita lihatlah di mana kerajaan Mughal menghadapi pelbagai ancaman baik dan juga cabaran, baik cabaran dalaman maupun luaran, sehingga kerajaan ini semakin lama semakin lemah dan merudum. Baiklah, kita lihat gagasan Akbar dan kemunculan Syekh Ahmad Sirhindi. Dan Syekh Ahmad Sirhindi ni dia muncul di dalam era kerajaan Mughal itu ketika era pemerintahan Jalaluddin Muhammad Akbar, di mana sarjana barat menyifatkan Akbar ni sebagai Akbar the Great, yang digambarkan sebagai pemerintah yang agung, berikutan kehebatan ataupun kejayaan kerajaan Mughal ketika era pemerintahan Akbar meluaskan pengaruh ke hampir seluruh India dan mewujudkan satu kerajaan yang bersistem dan berorganisasi. Dan Akbar ini dia memerintah cukup lama, hampir 50 tahun. Dan dasar pemerintahan beliau ketika itu adalah dasar pemusatan kuasa dan kesatuan India di bawah kerajaan Mughal menerusi prinsip Sul-il-Kul. Sul-il-Kul ini yang kalau kita merujuk pada beberapa rujukan, Sul-il-Kul ni dia peace of all ataupun the peace of universal, maksudnya keamanan, kesejahteraan sejagat untuk semua. Dan melalui prinsip Sul-il-Kun ini yang membawa Akbar mencetuskan suatu gagasan yang baru, gagasan agama. Barangkali apabila kalau kita lihat beberapa penulis menggambarkan Sul-il-Kun ni merupakan satu platform untuk Akbar mewujudkan satu yang dipanggil sebagai Duni Ilahi, sebagai satu bentuk gagasan agama. Apakah betul gagasan agama ataupun sebenarnya gagasan politik saja? Bagaimanapun, melalui kemunculan gagasan Dini Ilahi ni yang telah mewujudkan penentangan pelbagai ulama ketika itu, termasuk Syekh Ahmad Sirhindi. Dan Syekh Ahmad Sirhindi melihat tindakan Akbar ini merupakan suatu tindakan yang menyeleweng dan bid'ah dan supaya wajar diperbetulkan. Jadi kita lihat dulu tokoh yang akan kita bincang ni, Syekh Ahmad Sirhindi. Beliau dilahirkan di Sirhind yang ini terletak di kawasan utara India pada tahun 1564, dan Syekh Ahmad Sirhindi ini merupakan anak kepada seorang ulama iaitu Syekh Abdul Ahad. Dan Syekh Ahmad Sirhindi ini dikenali sebagai Mujaddid Alif Sani berikutan usaha beliau mengislahkan umat, khususnya pemerintah, golongan birokrat, golongan bangsawan ketika era pemerintahan Akbar, dengan seruan untuk umat kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Dan perjuangan beliau ini menjadi inspirasilah kepada tokoh-tokoh yang terkemudian, termasuk Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dan juga Iqbal. Dan beliau meninggal dunia di Sirhind pada tahun 1624 dan menghasilkan pelbagai karya, antaranya karya Al-Maktubat Al-Rabbaniyah, Ma'arif Laduniyah dan Risalah Tahliliyah. Ini merupakan karya tulisan Syekh Ahmad Sirhindi, reaksi lah kepada apa yang berlaku ketika zaman hidupnya itu. Dan kebanyakan karya Syekh Ahmad Sirhindi ini ditulis dalam bahasa Arab dan juga bahasa Parsi, dan bolehlah dijadikan rujukan untuk kita nak meninjau pola pemikiran beliau. Okey, mengapa Syekh Ahmad Sirhindi ini menentang Akbar? Kita perlu ingatlah sebenarnya ketika itu wujud golongan birokrat,
mungkin kita kata so-called ulama jugalah yang menjadi penasihat utama Akbar dalam menggagaskan pendekatan politiknya. Dan saya boleh simpulkan pendekatan politik Akbar ini kita boleh lihat kepada tiga fasa. Fasa pertama, fasa kedua dan fasa yang ketiga. Fasa yang pertama ini kita lihat Akbar ketika itu yang mendapat nasihat secara terus oleh beberapa penasihat, antaranya Faizi dan juga anaknya Abu Fals. Abu Fals yang turut menulis historiografi tentang Akbar, Akbar Nomeh dan Ain Akbari. Beliau mendukung ataupun banyak membentuk corak pemikiran politik Akbar ketika itu, lalu memperkenalkan satu dasar yang dipanggil sebagai Sulhul Kul, yang peace of all ni tadi, dengan tujuan untuk meraihkan kemajmukan masyarakat di India pada waktu itu. Kita perlu ingat, walaupun kerajaan moral yang didukung ataupun diketuai oleh seorang Muslim, tetapi majoriti yang tinggal di India merupakan golongan bukan Islam. Jadi mendepani realiti komposisi masyarakat tersebut, maka Akbar melihat perlu satu dasar ataupun pendekatan politik yang nak meraihkan kemajmukan ini, maka beliau pun memperkenalkan dasar Sulhul Kul ini tadi. Dan banyak jugalah beberapa perkara yang dibuat oleh Akbar bagi memenuhi hasrat Sulhul Kul ini tadi. Antaranya termasuklah beliau menikahi puteri Hindu Rajput, dan puteri tersebut tidak pun menukarkan agamanya kepada agama Islam, maka kekal dalam agama Hindu dan siap bawa kuil dalam istana Akbar ketika itu. Itu merupakan satu contoh. Contoh yang lain apabila Akbar menghapuskan cukai jizyah yang dikenakan ke atas golongan bukan Muslim, walaupun ditentang oleh golongan ulama yang merasakan bahawa cukai jizyah ni merupakan cukai yang dibenarkan oleh syarak. Tetapi Akbar melihat daripada sudut politiknya, cukai tersebut dia membeban dan menindas golongan bukan Islam, sepatutnya dihapuskan. Jadi perkembangan dasar Sulhul Kul ni juga dia berterusan sehingga masuk era fasa kedua, apabila ketika itu kita lihat ada satu ruang dalam istana Akbar di Agra ketika itu yang dijadikan sebagai balai khas yang menempat dan mengumpulkan golongan agamawan untuk berbincang sesama mereka, di mana dewan ini dikenali sebagai Ibadah-Khaneh. Kan Ibadah-Khana tu kan, Ibadah-Khaneh itu menjadi tempat kepada pelbagai agamawan daripada pelbagai agama, baik Islam pula Sunni, Syiah, kemudian Kristian, Majusi, Hindu, Sikh turut datang kat situ. Mereka berbahas sesama mereka tentang soal-soal agama dan Akbar mendengar perbahasan tersebut. Dan kegiatan berkenaan dia berterusan sehingga sampai satu peringkat apabila berlaku satu pengisytiharan dikri mahzar, di mana proklamasi dibuat iaitu dikri mahzar ni yang mengangkat Akbar sebagai rujukan yang tertinggi dan kata pemutus terhadap setiap perdebatan agama yang berlaku. Jadi dalam erti kata yang lain, ulama tidak lagi dirujuklah sebagai satu rujukan yang utama lah dalam hal-hal agama. Bahkan Akbar itu sendiri yang kita boleh katakan seorang yang mungkin jahil dalam soal agama kerana beliau tidak menerima pendidikan yang sebaiknya ketika usia muda. Berdasarkan dikri mahzar ni pula, Akbar pula diletakkan sebagai kata pemutus. Sekiranya berlaku perdebatan agama yang tidak berterusan yang memerlukan kepada satu keputusan yang jitu lah kat sini. Jadi hal ini telah menaikkan ataupun meletakkan Akbar dalam kedudukan yang tertinggi, dan semakin lama kita lihat peranan ulama
khususnya ulama Sunni dalam kerajaan moral mula dipinggirkan apabila Akbar melihat perlunya apa untuk mengambil nilai-nilai agama, nilai-nilai keseluruhan agama yang ada ni dan disatukan menjadi satu gagasan yang dikenali sebagai Dinul Ilahi. Yang kita dapat saksikan hal ini muncul ketika fasa ketiga pemerintahan Akbar. Ini merupakan kronologi fasa berkenaan di mana kemuncaknya gagasan Dinul Ilahi ini yang boleh saya sifatkan sebagai satu bentuk pluralism antara agama lah untuk menyatukan agama, nilai-nilai semua agama dalam satu gagasan, di mana gagasan ini dilaksanakan, diperkenalkan bertujuan untuk memenuhi tujuan awal Sul Ilkul ni tadi, iaitu mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan dalam kemajmukan rakyat moral ini. Jadi kita lihat Syekh Ahmad Sihindi menentang pendekatan Akbar ini dan beliau tidak berseorangan kerana terdapat juga beberapa ulama yang lain termasuk ulama yang berada dalam kerajaan yang mula dipinggirkan oleh Akbar. Antaranya Mahdum Al-Muluk dan Syekh Abdul Nabi. Ini merupakan ulama yang turut sama yang sering kali terlibat dalam perdebatan agama di Ibadah Khanah itu. Kemudian ada ulama yang lain, Mullah Muhammad Yazdi. Dan pendekatan Syekh Ahmad Sihindi ni pula dalam mendepani masalah ini, beliau menggunakan pendekatan tarekat Naqsabandi dan juga dia mempelopori gerakan sunnah, maksudnya kembali kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah, kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dan beliau juga turut mendekati golongan ulama, golongan sufi, golongan aristokrat dan juga birokrat untuk menyampaikan dakwah, sama ada ialah melalui pertemuan dan juga melalui utusan, maksudnya menghantar surat kepada golongan-golongan tersebut untuk menyampaikan dakwah dan menyatakan bahawa apa yang telah dilaksanakan oleh Akbar itu merupakan satu perkara yang salah dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Dan sebab itu kalau kita lihat Dinul Ilahi itu dia tidak mendapat sokongan sepenuhnya oleh pegawai-pegawai kerajaan moral, melainkan penasihat-penasihat lah yang rapat dengan Akbar itu sendiri. Dan pengikut pun tak ramai, tak sampai 20 orang. Kalau mengikut catatan yang ditulis oleh SM Ikram. Sebab itu Dinul Ilahi ni dia tidak berpanjangan tempoh dia. Apabila Akbar meninggal dunia, maka gagasan ini pun turut mati dan tidak diteruskan oleh pemerintah Akbar, pengganti Akbarnya iaitu Jahangir. Di sini kita lihat mengapa Jahangir tidak meneruskan polisi ataupun dasar Akbar ini, kerana Syekh Ahmad Sihindi turut mendekati Jahangir. Syekh Ahmad Sihindi melihat beliau tak bolehlah nak menasihati lagi Akbar, maka beliau perlu mendekati diri kepada Jahangir dan menyampaikan dakwah dan nasihat kepada Jahangir agar tidak meneruskan apa yang telah dimulakan oleh Akbar, dan hal itu berjaya. Jadi kita tengok Jahangir tidak meneruskan apa yang telah dimulakan oleh Akbar itu. Dan antara juga beberapa perkara ataupun pendekatan lain yang dibuat oleh Syekh Ahmad Sihindi, beliau juga turut membina institusi pendidikan madrasah sebagai medan untuk membentuk generasi yang dapat menyambung legasi perjuangan dakwah beliau. Baiklah, saya nak menyentuh sikit tentang kajian moral era Aurangzeb. Ini Aurangzeb ni merupakan cicit kepada Akbar ni tadi. Mengapa saya nak sentuh di sini? Kerana pemerintahan Aurangzeb disifatkan sebagai manifestasi kepada perjuangan Islam Syekh Ahmad Sihindi. Aurangzeb sendiri pernah belajar dengan anak Syekh Ahmad Sihindi iaitu Khwaja Muhammad Maksum. Jadi tak mustahil citra politik Islam yang digagaskan oleh Syekh Ahmad Sihindi ini sebenarnya cuba diterapkan dengan sebaik mungkin apabila Aurangzeb menjadi pemerintah kerajaan moral. Sebab tu kalau kita lihat banyak beberapa perkara yang telah diusahakan oleh Aurangzeb semasa pemerintahannya. Walaupun pada peringkat awal
berlaku pertembungan Aurangzeb dengan abangnya Dara Shikoh ketika itu. Yang ini dalam konteks penghujung pemerintahan Shah Jahan yang berlaku persaingan pengaruh antara anak-anak Shah Jahan dalam merebut kuasa dan politik moral itu, di mana pertembungan lebih tertumpu kepada Dara Shikoh dan Aurangzeb yang disebabkan sebagai pertembungan idea Akbar dan Sirhindi. Dara Shikoh ketika itu cenderung untuk menghidupkan semula idea gagasan politik Akbar. Sementara Aurangzeb pula ketika itu yang didokong oleh ramai ulama semasa berlaku pertembungan tersebut iltizam untuk menjadikan Islam sebagai teras pemerintahan. Dan kita lihat pertembungan ini dimenangi oleh Aurangzeb dan beliau menjadi pemerintah kerajaan moral berusaha untuk menerapkan Islam dalam pentadbiran, dan antara perkara yang paling besar sekali yang dilakukan oleh Aurangzeb adalah pembukuan kod undang-undang Islam yang dikenali sebagai Fatwa Alamgiri, kan. Penulisan lain merujuk fatwa ini sebagai Fatwa Al-Hindiyah, jadi dia merujuk kepada fatwa yang sama. Ini merupakan antara sumbangan besar Aurangzeb yang kita boleh katakan sebagai satu bentuk hasrat manifestasi kepada Syekh perjuangan Syekh Ahmad Sihindi untuk melihat apa yang dipanggil sebagai Darul Islam itu dalam konteks yang sebenarnya. Baiklah, kesimpulannya kalau kita dapat lihat, kerajaan moral dia menyaksikan kemunculan Syekh Ahmad Sihindi sebagai tokoh mujaddid di India, dan gagasan, saya melihat gagasan Akbar yang beliau cuba bawa ni, iaitu Sul Ilkul, kemudian Dikri Mahzar, kemudian sampai kemuncaknya Dinul Ilahi, itu sebagai satu gagasan politik Akbar. Dia bukan gagasan agama. Saya melihat ini merupakan gagasan politik Akbar, tetapi cuba nak mengeksploitasikan, mempergunakan pendekatan agama untuk menyatukan rakyatnya yang majmuk itu supaya mereka ni boleh saling hidup di antara satu sama lain. Bagaimanapun pendekatan politik Akbar ni lah yang dilihat menyeleweng, ditentang oleh Asir Hindi ni tadi, kerana cubaan Akbar untuk menyatukan semua agama dalam satu gagasan, mengambil nilai-nilai dalam semua agama, telah menafikan sifat Islam itu sendiri sebagai agama yang tertinggi dan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, kan? Gitu. Jadi gagasan politik Akbar ni daripada satu peringkat Dinul Ilahi itu menemui kegagalan disebabkan ialah usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Syekh Ahmad Sihindi ini melalui beberapa pendekatan yang dapat kita saksikan sebentar tadi. Beliau mendekati golongan-golongan yang terlibat dalam pentadbiran, golongan ulama, birokrat, aristokrat, malah Jahangir pun beliau dekati juga. Ini sebagai satu usaha beliau untuk menyampaikan dakwah secara terus, maksudnya secara langsung, tidak melalui perantaraan. Kemudian beliau juga turut membina institusi pendidikan dan juga banyak menghasilkan karya sebagai satu bentuk, kita lihat satu legasi lah, legasi perjuangan Syekh Hindi di India ketika itu yang kita dapat saksikan sehingga ke hari ini. Jadi saya rasa itu saja pembentangan saya ni. Mungkin dalam masa yang terbatas ini, saya berharap perkongsian ini dapat memberikan manfaat lah kepada penonton di luar sana. Dan insya-Allah mungkin pada masa-masa yang akan datang kita akan cubalah kongsikan beberapa dapatan lain berkaitan dengan sejarah dan tamadun Islam di India, khususnya pada zaman mural ini, insya-Allah. Dan saya akhiri pembentangan ini dengan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.